Baik, setiap hari di Astro Awani, kami meraihkan wira-wira di barisan hadapan. Doktor, jururawat, malah anggota polis dan tentera yang setiap hari melakukan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan kecekalan, merisikokan kesihatan mereka dan mungkin menggadai nyawa mereka berdepan dengan wabak COVID-19 apabila mereka berdepan dengan pesakit-pesakit setiap hari demi memastikan negara kekal selamat. Setakat ini, lebih 180 petugas kesihatan telah dijangkiti dengan COVID-19. Walaupun kesemua mereka tidak mendapat jangkitan tersebut daripada merawat pesakit COVID-19, ini tidak menidakkan risiko yang mereka hadapi setiap hari untuk membantu negara memerangi wabak ini. Kita mahu berlintas langsung sekarang menerusi Skype dengan Dr. Samsu Ambia Ismail. Beliau adalah seorang doktor di Hospital Teluk Intan, salah satu hospital yang terkesan teruk dengan COVID-19 sebelum ini, dan beliau sendiri juga pernah dijangkiti oleh wabak itu. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Doktor, apa yang boleh ceritakan sedikit sebelum kita pergi ke soalan-soalan lebih mendalam? Nak ceritakan pengalaman doktor, apa yang doktor rasakan dari segi kesihatan dalam beberapa hari sebelum doktor disahkan positif COVID-19? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Astawani. Alhamdulillah. Muhammad. So, menceritakan detik-detik awal saya diserang penyakit COVID ni, pada peringkat awalnya saya bekerja di Jabatan Kecemasan Hospital Teluk Intan. Jadi peringkat awalnya saya dah mengalami demam panas dan juga sakit-sakit badan. Pada ketika itu memang kita telah mula persiapan untuk menghadapi COVID ni, tapi tidak ada kes lagi yang berlaku di Teluk Intan. Saya ingat lagi hari Jumaat tu, mak saya Puan Zainab call saya supaya saya lebih berhati-hati kerana kes COVID yang terlalu banyak. Tapi malam yang call tu saya rasa demam dan sakit-sakit badan. Keesokan hari ini tu keadaan saya makin teruk walaupun saya dah makan ubat. Saya terpaksa makan ubat setiap 6 jam sekali. Dan saya dapati anak saya telah demam juga, jatuh sakit, diikuti oleh isteri dan juga beberapa anak saya yang lain. Dan seterusnya apa yang saya alami ialah saya mula merasa kering tekak dan hilang selera makan. Dan sepanjang masa, saya ingat dalam 5-6 hari saya di rumah, saya masa itu hanya membuat ujian untuk denggi kerana kita tidak ada kes yang positif lagi di Teluk Intan. Saya buat ujian untuk denggi untuk 2 kali dan ialah ternyata negatif. Dan keadaan saya makin teruk dan saya dah mula sesak nafas dan batuk. Kerana sebelum saya terkena COVID, saya pun mengalami ada masalah paru-paru. Jadi bila kita terkena ni, keadaan ni lebih teruk. Saya membuatkan ujian bila dah hampir 5-6 hari itu ada kes yang timbul di Teluk Intan dan saya disaring, beberapa petugas-petugas frontliner ni disaring untuk COVID. Masa tu ada dalam 8 orang yang dah positif. Tapi masa tu saya rasa Alhamdulillah saya negatif. Saya pun terkejut dan juga saya terharu lah pasal saya risau keadaan saya dan juga keadaan keluarga saya kan. Memandangkan keluarga saya semua demam. Tapi keadaan saya makin teruk. Saya rasa saya tak pernah rasa teruk macam tu. Malam kedua saya lepas ambil test yang pertama, saya rasa macam, dah saya dengan berpeluh-peluh, sakit dada. Saya ingat kena serangan jantung. Dan saya terpaksa panggil isteri saya menemani saya. Walaupun saya dah duduk berasingan dalam masa 3-4 hari itu kerana saya takut COVID kan. So saya minta isteri saya berada di sebelah saya takut saya tiba-tiba kolap kan. So pasal terlampau tidak tahan, saya pun panggil jabatan saya untuk membuatkan saringan kedua pada pukul 1 pagi hari Sabtu yang seterusnya. So besoknya saya disahkan positif COVID lah. Dan seterusnya saya pun menghantar ahli keluarga saya kerana mereka adalah kontak rapat saya untuk melakukan saringan dan mereka semua positif COVID. Sebagai seorang doktor yang mungkin tahu banyak mengenai wabak ini, frontliners yang berdepan dengan wabak ini, doktor berdepan dengan wabak ini di hospital setiap hari. Bagaimana rasanya apabila satu hari tiba di mana doktor sendiri disahkan positif COVID-19? Ya, perasaan dia, saya ingat semua orang akan berpakat macam ni. Sesiapa yang tidak dapat COVID, ialah perasaan tentu takut kan kalau kita tengok media massa. Macam mana wabak ni merebak yang tak pernah kita lihat dalam beberapa tahun kebelakang ini. Walaupun dulu saya pernah bekerja di zaman wabak SARS, H1N1, MERS-CoV yang masih lagi ongoing dan juga Ebola. Yang ini wabak yang menggerunkan dunia. Jadi sudah pasti bila kita terkena, bila saya terkena, satu, saya keliru, saya takut dan juga risaukan diri saya. Memandangkan saya ini ada masalah paru-paru, saya takut kalau kita tengok progres yang orang-orang yang terdahulu yang tidak bernasib baik,
dia punya progres sakit penyakit tu terlalu cepat. Kadang-kadang sampai ke pengguna keman-keman. Satu tu saya takut dan juga saya risaukan tentang keluarga saya lah, kerana kita tahu penyakit ini berjangkit jika apa jadi kalau salah seorang mereka negatif, dan siapa yang akan menjaga ahli keluarga saya. Tapi itulah perasaan saya, sebagai walaupun saya tahu sedikit pasal ini benda baru sebagai pengawal perubatan, sudah pasti takut bila kita menjadi sakit itu sendiri pada peringkat awalnya. Cakap dengan itu doktor, ini adalah visual yang kita saksikan, ini adalah visual kaki tangan dan rakan-rakan setugas doktor di Hospital Teluk Intan. Sebelum ini Hospital Teluk Intan ini antara hospital yang menyaksikan jangkitan yang terbanyak, antara kaki tangan 37 orang, sehingga terpaksa ditutup sementara hospital itu untuk dibersihkan. Jadi setiap hari apabila melangkah masuk kerja, adakah doktor dan rakan-rakan setugas memang merasakan risiko untuk dijangkiti adalah tinggi? Sebagai pengamal perubatan, kita dah kena faham dan juga kena terima yang kita ni sentiasa dalam risiko, kerana itu dalam job spec kita, kerana kita memang melihat pesakit-pesakit, tambah-tambah lagi kes-kes yang berjangkit. Sebelum ni pun kita masih mengamalkan universal precaution ataupun langkah-langkah penjagaan diri. Masa Muskowi masa tu masih lagi berjalan, saringan Muskowi. Tapi bila kita dapat petugas yang kena, bila saya pergi ke pejabat tu, masa tu ialah kita tidak ada orang menggunakan full PPE masa tu lagi, dan kita tidak mandi untuk lepas balik di tempat kerja dan tukar pakaian di tempat kerja, kerana masa tu ialah bila kita berdepan dengan benda baru ni, kadang-kadang banyak benda yang kita boleh mempelajari daripada apa yang kita hadapi ini untuk akan datang. Jadi sudah pasti ni kita takut dan juga kena berhati-hati, tapi manakah masa tidak ada kes. Jadi bila tiba-tiba yang orang dalam terkena, maksudnya serangan tu daripada dalam, dan kita seperti terperangkap macam biasa kalau kita berhadapan dengan bencana atau wabak ni, persiapan atau kalau kita kena kenal musuh dulu supaya kita boleh menang dalam pertandingan ini kan. Tapi masalahnya kita diserang daripada dalam dan kita tak dapat nak mengubah ataupun merubah dengan sekelip mata bila terlalu ramai yang kena. Dan bila kita faham bila kena, yang lain kena disaring dan juga harus dikuarantin di rumah. Jadi banyak benda yang kita perlu walaupun saya rasa saya kagum dengan Kementerian Kesihatan dan juga kerajaan yang mendepani atau melawan atau menangani wabak ini. Tapi banyak benda yang kita boleh tambah baik, terutama dalam sektor saya sebagai Jabatan Kecemasan. Sebelum ni kita tidak ada macam kita di kaki tangan beruniform. Kadang-kadang kita diwajibkan pakai uniform. Kadang-kadang itu yang kadang kita terbalik dengan uniform masa kerja. Kita tidak ada disediakan tempat mandi atau bertukar pakaian. Saya rasa ini benda yang patut diperbincangkan dan berat di masa-masa akan datang, di mana petugas perlayanan ni maksudnya bertugas dan bila balik itu dia harus clearkan diri dulu, cuci, bersihkan, tukar pakaian dan balik ke rumah. So memang saya setiap hari, saya dah lama sebulan tak kerja, saya rasa akan datang ni saya akan lebih berhati-hati, dan apa yang langkah yang telah dilakukan oleh Jabatan Kecemasan Teluk Intan dan juga itu semua Jabatan Kecemasan telah mengubah strategi kita merawat. Sekarang ni setiap Jabatan Kecemasan kita dah asingkan semua kes-kes zon merah dan zon kuning ni yang datang dengan masalah pernafasan. Tak kira dari asma, COVID ataupun lemah jantung, kita asingkan daripada peringkat awal, dan juga pasien asma kita asingkan, dan kes-kes yang bukan resti kita asingkan tempat lain supaya kita dapat mengawal jangkitan ni dan kita lebih bersedia dengan stafnya lebih lengkap dengan pakaian PPE untuk merawat kes-kes pernafasan. Bercakap dengan apa yang kita boleh tambah baik di hospital-hospital kerajaan, hospital COVID dan juga PPE, saya ingin bertanya juga kepada doktor, kerana sebelum ini ada cakap-cakap yang mendakwa bahawa di Hospital Teluk Intan itu PPE menjadi satu bahan yang bekalannya tidak cukup. Boleh gambarkan situasi atau boleh menjelaskan jika dakwaan itu mungkin tidak betul ataupun tidak tepat, dan apa lagi hospital yang diperlukan oleh hospital-hospital, khasnya hospital yang di luar pusat bandar seperti Hospital Teluk Intan, untuk melindungi petugas kesihatan dan memerangi COVID-19 dengan lebih selamat dan juga efektif? Untuk petugas yang pastinya ialah kita punya PPE dan juga cara kita merawat tu perlu ada perlindungan. So saya rasa cakap-cakap yang kata PPE itu tidak mencukupi, bagi saya masa tu masih saya masih bekerja lagi, adalah bagi saya di setting Teluk Intan ni adalah tidak benar. So Kementerian Kesihatan daripada awal telah bertukus lumus, mereka telah melakukan tugas yang baik, kerajaan juga melakukan tugas yang baik
untuk memastikan keselamatan dan juga keperluan anggota kekitangan ke hospital. Memang kita tidak nafikan keperluan PPE meningkat secara mendadak. Kadang-kadang kita bila kita peringkat awal, bila kita diserang tiba-tiba kita overreact dengan semua orang memakai PPE. Tu kadang-kadang stok tu akan, maksudnya permintaan akan melebihi daripada bekalan. Tapi yalah, tak nampaklah ketara di hospital ini. Masih lagi kita dapat supply dan masih lagi kita dapat melengkapkan kekitangan kita. Dan kita telah melakukan pelbagai inisiatif atau strategi untuk mengurangkan PPE di samping kita tetap mengekalkan keselamatan petugas-petugas. Kita adakan, contohnya kita adakan yang saya kata tadi kan, kita asingkan zon respiratory dan juga non-respiratory. So petugas yang kerja di zon merah dan kuning respiratory itu tak perlu menukar pakaian, dia akan pakai itu untuk merawat sakit dan bila ada satu kes dia akan buka lapisan luar. Dan ini pastinya dah dapat mengurangkan. So, kalau kita pecahkan macam dulu, dia akan redundant. Dan kita adakan juga pondok-pondok dipanggil booth untuk mengambil sejarah dan juga mengambil spesimen. So sekarang ni orang yang dalam pondok atau petugas kesihatan dalam pondok itu hanya ambil dan hanya perlu mencuci di bahagian luar pondok bila kita ambil sampel. Ini dapat mengurangkan, saya ingat, separuh daripada jumlah penggunaan PPE. I think yang ini telah dilaksanakan di semua tempat, termasuklah pada tempat saya ini yang agak luar bandar sikit, untuk kita memastikan tahap keselamatan petugas dan juga kita dapat melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya pada untuk COVID. Doktor, difahamkan doktor, isteri dan doktor juga ada mempunyai 5 orang anak. Adakah semuanya dijangkiti COVID-19 pada ketika itu? Ya. Itulah I think message untuk disampaikan pada orang di luar sana yang penyakit ini memang mudah berjangkit. Kan? Jadi bila mudah berjangkit, yang masalah yang macam kalau kita dengar, kita ramai yang membawa tapi tidak ada simptom. Ini yang agak berbahaya. Terutama kami yang bertugas di front line ni, dan juga bukan kami lah, yang anggota keselamatan, anggota-anggota yang menjaga pintu-pintu masuk ke negara. Kadang-kadang mereka terdedah dan tidak ada simptom. Itu susah. Dan bila kita balik, kita bersama keluarga, dan tentunya kita akan menjangkiti orang-orang yang sayang lah. So, apa yang berlaku pada saya pada peringkat awalnya. Doktor, impak COVID-19 kepada setiap pesakit memang berbeza mengikut sama ada mereka ada latar belakang penyakit kronik ataupun usia. Difahamkan doktor ada 5 orang anak dan yang termudanya adalah 8 tahun, bukan? Ya. Bagaimana, apa perasaan doktor melalui pengalaman apabila seorang anak berusia 8 tahun dijangkiti COVID-19? Yalah, sebagai ketua keluarga, sebagai bapa, kan, tentunya hati saya tersentuh dan saya takut mula-mula bila saya disahkan positif pada peringkat awalnya. Yalah, saya berkumpul walaupun masa tu saya takut nak bersama, tapi saya kata sebagai sebuah keluarga saya berkumpul, yalah, saya takut, inilah kali tak akhir saya berjumpa dengan keluarga saya jika saya ditakdirkan tidak bernasib baik. Dan anak-anak saya ialah suka menerima bila ayah dia kena, dan bila kena lagilah suka. Bila saya tahu mereka kena, saya takut reaksi. Pasal anak saya yang kecil itu pun dia ada masalah asma je. So tentu saya takut bila ialah macam kita ni kadang-kadang overtreat. Kalau kita, itu pasal kalau etika doktor, kita tidak merawat keluarga sendiri, takut kita overtreat. Jadi tentu kita risau. Dan bila kena tu ialah syukurnya saya, walaupun saya dijangkiti, syukurnya saya ialah saya dapat disatukan dan saya dapat melihat keluarga dan saya sama-sama di dalam ward yang sama untuk dapatkan rawatan di hospital. Walaupun ialah kita terkena jangkitan, tapi saya rasa masih ada rahmat Tuhan tu yang kita tak sedar. Doktor, kita tak banyak masa. Saya mahu habiskan dengan soalan terakhir ini. Doktor masih lagi dalam period kuarantin dan akan kembali bekerja di Hospital Teluk Intan tak lama lagi. Bercakap berkenaan dengan risau dan takut dan mungkin dulu hati tengok anak yang berusia mungkin 8 tahun pun dijangkiti virus pembunuh ini. Selepas ini, adakah doktor ataupun doktor-doktor lain, petugas kesihatan lain yang sudah dijangkiti, pernah dijangkiti, ada trauma itu, ada ketakutan itu untuk kembali ke tempat kerja kerana mungkin, kita minta tolak jauh, tapi mungkin boleh dijangkiti semula dan mungkin membawa wabak ini ke keluarga, khasnya mereka-mereka yang lebih sensitif dan berumur muda, doktor? Ya, sudah pastinya kalau kita belajar daripada pengalaman, kita ambil iktibar bila kita terkena sesuatu untuk kita memperbaiki pada masa hadapan. So, pastinya saya dan juga semua petugas lainnya yang telah dijangkiti, bila kita dah tahu kita terdedah dulu dan kita ada kemungkinan terdedah semula, so kita pastikanlah
kita pastikanlah langkah-langkah keselamatan dan ekstra protection untuk diri kita bila kita bertugas di tempat kerja kita. Untuk semua frontliner yang di luar ni, yang belum lagi, ambillah iktibar daripada yang terkena ni, terus tingkatkan ni, dan kita amalkan yang mata kita buat universal precaution untuk mengelakkan kita dijangkiti. So saya betul-betul berharap dan berterima kasih kepada semua petugas-petugas yang terutama kerajaan, KKM dan juga badan-badan anggota keselamatan yang telah betul-betul lumus dalam mendepani wabak ini, dan saya betul-betul berharap yang wabak ini segera berakhir dan kita akan kembali menjalani hidup seperti sedia kala. So, syabas dan tahniah pada semua frontliner dan juga rakyat Malaysia yang berusaha untuk memutuskan rantaian jangkitan ini dengan berada di rumah dan ikut arahan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa.